Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdullah Rasulil Amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir Rabbi tamin bi khair wa ba'd. Yang saya muliakan Kakak Faridah dan kepada seluruh yang mengikuti majlis kita pada pagi ini. Ini majlis pertama bagi pengajian kita berkenaan dengan tafsir. Dan ini permintaan khusus daripada inilah Kakak Faridah dan juga sebahagian daripada jemaah yang ingin diteruskan tafsiran surah Al-Kahfi, surah Al-Mulk yang kita itu ni kan masa saya dah masuk ke TV Hijrah dan kemudian ada 4 episod je dan tak disiarkan lagi kerana ada masalah yang tentu. Jadi kita sambung di sinilah insya-Allah. Tapi yang ni bukan sambung, ni mula balik. Mula daripada awal yang kita akan syarahkan dan kita akan sebutkan apa yang telah dibincangkan oleh para ulama berkaitan dengan surah Al-Kahfi. Jelas no soal ya? Soal saya jelas. Okey. Jelas Ustaz, surah Al-Mulk. Jadi kita mulakan dengan apa ni? Yang pertamanya kita mula dengan Al-Fatihah. Al-Fatihah ila hadrati habibina al-Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. وإلى كافة الأنبياء والمرسلين وآلهم وذرياتهم وبأن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وعلومهم وبركاتهم وأنوارهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم وبنية القبول وتمام كل صول ومأمول وصلاح شأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولأحبابنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين مع اللطف والعافية وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع التقى والهدى والعفاف والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيد ولد عدنان وإلى حضرة حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ومن والاه بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Pertamanya kita ucap syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan setinggi-tinggi syukur kerana kita dapat sama-sama pada pagi ini untuk bacaan pertama bagi tafsiran surah Al-Mulk. Yang pertamanya kita bicara dulu berkenaan dengan apa kelebihan yang telah disebutkan oleh Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk adalah surah Makkiyah. Ya, indal jumhur. Jumhur para ulama mengatakan bahawa ianya surah Makkiyah. Maksudnya kalau kita jumpa dalam kitab-kitab disebut indal jumhur, di sini difahami bahawa ada khilaf dalam masalah tersebut. Ada sebahagian ulama mungkin mengatakan bahawa ianya surah Madaniyah. Tapi jumhur para ulama ini, kebanyakan para ulama, maksud ada sebahagian yang berbeza dengan kebanyakan para ulama. Kebanyakannya mengatakan bahawa surah ini Makkiyah. Apa makna Makkiyah? Kalau kita belajar dalam ilmu ulumul Quran, dia ada istilah Makkiyah dengan Madaniyah. Makkiyah dengan Madaniyah, sebahagian ulama berpandangan bahawa ianya surah yang turun di Makkah. Manakala Madaniyah surah yang turun di Madinah. Dan pandangan yang paling kuat
Makna Makkiyah dan Madaniyah adalah surah yang turun pada fatrah Makkiyah. Maksudnya pada ketika zaman baginda Nabi berada di Makkah sebelum hijrah maknanya. Sebelum berhijrah baginda Rasul ke Madinah Al-Munawwarah. Jadi dia tak terkait dengan tempat yang tertentu sahaja di Makkah. Mungkin turun yang bukan di dalam Makkah, tetapi ianya pada zaman Nabi masih berada di Makkah, maka ianya dipanggil Makkiyah. Manakala surah Madaniyah, surah yang turun setelah Nabi berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah, walaupun tidak turun di Madinah Al-Munawwarah. Jadi itu yang pertama. Kemudian surah Al-Mulk, ini digelar dan juga disebutkan juga dengan nama surah Tabarak. Juga disebut dengan surah Al-Mani'ah. Juga disebut dengan surah Al-Munjiyah. Surah Tabarak karena mengambil daripada ayat yang pertama, Tabarakalladzi biyadihil mulk. Dipanggil surah Al-Mani'ah karena ia menghalang. Mani' maksudnya yang menghalang. Surah yang menghalang daripada seorang tadi diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga dipanggil surah Munjiyah, yakni surah yang akan menyelamatkan seseorang tersebut di alam kubur dan di alam akhirat kelak. Jadi ini nama-namanya bagi surah tersebut sudah memahamkan kepada kita bahawa surah ini punya kelebihan dan juga kedudukan yang besar. Sehingga disebut oleh Nabi, nanti kita akan baca hadis-hadisnya. Dan nama yang banyak ini menunjukkan kepada mulianya apa yang dibincangkan di dalam kitab ini ataupun di dalam surah ini. Dan yang pertama, hadis-hadis yang menyebutkan tentang kelebihan surah Al-Mulk, bahawa surah Al-Mulk nanti akan memberikan syafaat kepada orang yang membacanya sehinggalah orang tersebut diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini disebutkan, diriwayatkan oleh Al-Imam Abi Dawud, Al-Imam Tirmizi radhiyallahu taala anhu, dan dihasankan oleh beliau. Hadis ini hasan. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sabda baginda Rasul, inna surata fil Qur'ani 30 ayatan syafa'at li rajulin hatta ghufira lah wa hiya tabarakalladzi biyadihil mulk. Sesungguhnya di dalam Al-Quran ada satu surah yang ayatnya ada 30 yang akan memberikan syafaat kepada seorang lelaki. Yang dimaksudkan lelaki di sini umum, bukan lelaki sahaja tapi juga perempuan. Hatta ghufira lah, sehingga diampunkan dia, iaitu surah Tabarakalladzi biyadihil mulk. Jadi surah ini akan memberi syafaat di akhirat kelak kepada orang-orang yang sering membacanya, yang selalu menjadikan ini amalan kehidupannya. Yang kedua, surah ini disebut surah Mani'ah, surah Munjiyah, yang akan menyelamatkan pembacanya daripada azab kubur. Ini seperti yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi daripada Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, kata beliau, daraba ba'du ashabin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qiba'ahu ala qabrin. Ada sebahagian sahabat Nabi membina kemahnya di atas satu kubur, tapi dia tak sedar kata itu kubur. Wa huwa la yahsabu annahu qabrun. Dan dia tak kira, dia tak menganggap kata itu kubur, dia ingat tanah biasa saja. Fa idza qabru insanin yaqra'u surat al-mulki hatta qatamaha. Tiba-tiba rupanya dia berada di atas kubur yang pada malam tersebut dia mendengar bunyi bacaan suara daripada dalam kubur tersebut, dibaca surah Al-Mulk sampai khatam. Kita kalau dengar yang ni lari dah kita. Tapi sahabat tak, dia dengar dan kemudian dia terus duduk di atas kubur tadi ataupun di tempat tadi, dan keadaan dia mencari suara mana yang baca, dan akhirnya dapat tahu rupanya suara daripada dalam kubur. Fa'ata dzalika as-sahabiyyu an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam faqala. Maka esoknya sahabat ini datang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, darabtu qiba'i ala qabrin wa ana la ahsibu annahu qabrun.
Ya Rasulullah, semalam saya telah membina kemahku di atas satu kubur yang saya tidak menyangka dan saya tak tahu kata itu kubur. Fa idza qabru insanin yaqra'u suratal mulki hatta qatamaha. Maka rupa-rupanya itu adalah kubur seorang manusia yang dia membaca Al-Mulk, masih lagi dibaca Al-Mulk di dalam kubur, sehingga dikhatamkan surah tersebut. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam hiya al-mani'ah, hiya al-munjiyah, tunjihi min adzabil qabr. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, surah tersebut adalah surah Al-Mani'ah, surah yang menghalang dan surah yang menyelamatkan sahib pembacanya tersebut daripada azab kubur. Itu disebut oleh Maulana Syekh Abdullah Sirajuddin rahimahullah, fakana sahibul qabri sahabiyan yaqra'u kulla lailatin surat al-mulk. Ini adalah sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu yang sering membaca al-mulk pada setiap malam. Fahafizathu wa najjathu min azabil qabr. Maka disebabkan amalan tersebut, dia dijaga dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berkat surah Al-Mulk daripada azab kubur. Wa akramahu Allah taala bi tilawatiha fi qabrihi kulla lailatin. Dan diberi karamah pula oleh Allah. Kita tengok. Jadi sini menunjukkan kepada kita bahawa orang yang melazimi surah Al-Mulk ini akan dijadikan oleh Allah sebagai waliyun min awliyaillahi Subhanahu wa taala. Jadi wali Allah taala. Dan ini dipanggil karamah ba'dal maut. Karamah setelah wafat. Iaitu diberikan keramat disebabkan kerana banyak membaca surah Al-Mulk yang dilazimi oleh beliau. Yang paling susah ni sebenarnya apa dia? Yang paling susah adalah al-istiqamah. Ini dalil kata sahabat ini istiqamah dengan bacaan Al-Mulk 30 ayat sahaja. Pada setiap malam. Walaupun nampak pendek, tapi berapa ramai yang tidak melaksanakan dan tidak membaca surah ini sebelum tidur. Jadi yang ini menyebabkan berlaku perbezaan di antara manusia dengan yang lain kerana apa yang sering dia lakukan dan yang dia istiqamah dengan perkara tersebut. Jadi surah Al-Mulk kita dapat tahu di sini daripada hadis tersebut bukan hanya menyebabkan orang tadi diselamatkan dalam kubur, malah dizahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan karamahnya, sehingga dia boleh lagi masih membaca Al-Quran di dalam kubur pada ketika itu. Ini ajaib. Dan daripada Sayyidina Jabir radhiyallahu taala anhu kata beliau, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam la yanamu hatta yaqra'a alif lam tanzil as-sajdah tabarakalladzi biyadihi al-mulk azahu fil jami' as-saghir ila al-imam Ahmad wa Tirmidzi wa Nasa'i wal Hakim wa ramaza li sihhatihi. Sayyidina Jabir radhiyallahu taala anhu mengatakan bahawa Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam tidak akan tidur sehinggalah baginda membaca Alif Lam Tanzil As-Sajdah. Ini surah Sajdah dan juga surah Tabarak. Ini dua surah yang sering dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebelum baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam tidur. Baik. Maka kerana itu disebutkan oleh para ulama disunatkan bagi kita membacanya pada setiap malam seperti yang telah dinaskan oleh kebanyakan para ulama. Karena itu disebut oleh Al-Imam Al-Munawi radhiyallahu taala anhu, kata beliau, bila mana disebut dalam hadis suratu Tabarak hiyal mani'atu min azabil qabr. Surah Tabarak, yakni surah Al-Mulk, ini menghalang daripada disiksa di dalam kubur orang yang membacanya. Kata Al-Imam Al-Munawi ketika mensyarahkan hadis ini, al-mani'ah dengan makna al-kaffah lahu, ay lil azab. Maksudnya ditahan dia daripada azab, an qari'iha daripada pembacanya, idza mata wa wudi'a fi qabrih. Ketika dia wafat dan diletakkan di dalam kuburnya, walau annaha quri'at ala mayyitin la mana'at anhu al-azab. Dikata oleh Imam Munawi rahimahullah, kalaulah dibaca surah Tabarak ini kepada orang yang mati, maka akan dihalangnya daripada azab kubur. Masya Allah. Ini disebut oleh Maulana Al-Imam Abdullah Sirajuddin rahimahullahu ta'ala
kalau dibacakan, atau kalau dia tidak baca pun, kita baca kepada dia. Jadi ini menolak kepada pandangan sebahagian orang yang kata, kenapa kita nak kena baca Yasin dekat orang yang nak mati? Waktu dia hidup pun dia tak baca. Kita pula nak kena tolong baca. Ini sombong. Ini ayat orang sombong. Kita ni masing-masing mengharapkan sama kita. Kat hidup kat dunia ni pun, makan berah pun beli dekat pasar raya. Berah tu bukan dia tanam benang pun. Dia pergi buat benang. Buat sawah, tanam berah sendiri. Lepas tu cukup 6 bulan. Pergi ambil berah. Bawa pergi ke kilang berah. Tak, kilang berah pun dia punya. Kilang berah dia punya. Kemudian tak ada pekerja. Dia sendiri yang buat. Dia yang bubuh dalam mesin. Dia yang bawa keluar berah. Semua kita buat sendiri ke? Macam tu kan kita. Lepas tu ikan. Nak makan ikan pula. Ikan pun tak mau cari orang. Pergi ke laut sendiri. Naik laut pula. Ni tadi baru keluar berah, nasi tak makan lagi. Ni baru nak cari ikan baru. Pergi pula ke laut. Pergi ke laut pula. Cari ikan. Dapat ikan pula. Balik. Baru nak goreng. Goreng pula kena ada minyak. Allah. Minyak pula dah. Kena pergi tanam pula pokok sawit. Pakai mati dululah. Tak ada nak makan nasi. Kerana semua dia kena buat. Yang situ boleh pula kita harap dan juga kita nak minta tolong dengan orang lain. Tapi mai dekat yang bahagian berkenaan dengan kita nak mati dan sebagainya. Bila ada saudara kita yang wafat, bila kita nak baca Al-Quran kepada dia, nak bantu, moga-moga dimudahkan urusan dia, moga-moga diberikan kebaikan kepada dia. Dia marah. Kata, dia pun tak baca waktu dunia, kenapa kita nak tolong baca pula dekat dia? Ini sombong. Perkataan sombong ni patut dielakkan dan dijauhkan. Kerana tu kita sentiasa saling bantu-membantu di kalangan manusia. Dan dibacakan dalam doa ketika mana surah, ketika mana mandi solat jenazah, apa yang kita baca? Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu wa akrim nuzulahu wa wassi' mudqalahu. Kita baca untuk apa? Untuk ramai orang. Rabbana atina fid dunya hasanah. Kenapa dibaca dengan bacaan yang ramai? Karena menunjukkan bahawa kita ini tidak boleh bersendirian. Masing-masing kita berharap sama kita. Maka sebab tu kalau dibacakan kepada saudara kita akan dimudahkan urusannya. Malah disebutkan di sini, walau annaha quri'at ala mayyitin lamana'at anhu al-'adzab. Atau lamuni'at minhu al-'adzab. Akan dihalangnya daripada azab pada ketika itu. Dan dikatakan juga oleh Al-Imam Al-Munawi rahimahullah, wa yuqadhu minhu nadbu ma'tida ay ma'tadahu al-muslimun min qira'ati khususi hadhihi surah li zuwari 'ala al-qubur. Sebahagian para ulama mengatakan, seperti dinukilkan oleh Sayyidina Al-Imam Al-Munawi rahimahullahu ta'ala, kata beliau, ini disunatkan untuk sebagian muslimin, kepada muslimin melakukan perkara ini, iaitu kalau kita melawat maqam, kubur, sama ada keluarga kita dan sebagainya, disunatkan juga dibacakan surah Al-Mulk. Suara saya perlahan kan? Tulis itu. Ya, okey ya. Mungkin handset yang tanya tadi kena kuatkan suara sikit. Baik. Tamam? Jadi ini faedah yang pertama kita dapatkan daripada surah Al-Mulk. Ni saya tak sebut dalam rancangan Al-Mulk tu. Penghidup kerajaan hati tak sebut ni. Sebab yang tu 30 minit je. Lepas tu pula tak boleh tengok kitab. Ni boleh tengok kitab kan. Jadi dapat banyak faedah sikitlah. Bagus jugalah. Suruh ulang balik tu. Baik. Kemudian di sini juga kita dah sebut tadi bahawa disunatkan atau dituntut membaca surah Yasin juga kepada si mati. Bukan Al-Mulk saja. Maksudnya kita dengar sebelum ni baca surah Yasin. Para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in di kalangan Ansar, ketika mereka wafat, mereka akan mewasiatkan kepada keluarga mereka dan juga teman-teman mereka untuk membacakan awal surah Al-Baqarah dan akhir surah Al-Baqarah di kubur mereka. Yang kita baca waktu tahlil. Alif Lam Mim zalikal kitabu la raiba fihi, kemudian baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, kemudian amanar rasul. Baca ayat tu. Yang kita baca waktu tahlil tu, itulah yang
ada dalam hadis Nabi SAW, hadis dalam Sahih Bukhari yang diceritakan bahawa para sahabat di kalangan Ansar, mereka ini meminta kepada para teman mereka untuk ataupun wasiatkan ketika mereka hampir mati untuk dibacakan surah ini ataupun permulaan Baqarah dan akhir Baqarah, dibacakan permulaan Baqarah di kepala mereka dan akhir Baqarah pada kaki mereka untuk diselamatkan mereka daripada azab kubur. Maka para ulama ambil kemudian diletakkan dalam sirah tahlil yang kita baca tu. Jadi ada orang kata ni tahlil ni bid'ah dalalah finnar apa semua sekali. Finnar apa aja. Ini semua daripada hadis. Cuma disusun, tak diceritalah daripada hadis. Tak disebutlah oleh para ulama. Jadi baca hadis pula jadi majlis hadis pula. Jadi kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi panjang, maka disusun dalam sirah untuk dijadikan zikir oleh para muslimin dan kesemuanya ayat Al-Quranul Karim, zikrullah dan juga selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada masalah. Yang masalahnya kita tak mau menerima dan juga tak mau mempelajari hukum hakam tersebut. Tamam. Sebab tu ini antara kelebihan bagi surah Al-Mulk. Yang ketiga, surah Al-Mulk, tadi kita dah baca surah Al-Mulk, kelebihannya yang pertama apa dia? Dia memberikan syafaat kepada pembacanya. Yang kedua, akan menyelamatkan dan menghalangnya daripada azab kubur. Yang ketiga, innaha tudafi'u an qari'iha hatta tudqilaha al-jannah. Dia akan menolak pemiliknya sehingga dan mempertahankan, menolak hujah yang mengatakan pemiliknya tadi orang yang tidak baik dan sebagainya. Maka surah Al-Mulk akan menghalang dan juga menjadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tudafi', maksudnya menjadi pembela kepada yang membacanya sehinggalah dia dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ini disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan daripada Sayyidina Anas bin Malik, disebutkan suratun minal Qur'ani ma hiya illa 30 ayah. Ada satu surah dalam Al-Quran yang tidak ada melainkan 30 ayat sahaja. Qasamat an sahibiha hatta adqadathu al-jannah. Dia akan mempertahankan orang yang membacanya. Bila disebut sahibiha, maksud sahibis surah. Jadi orang ni dia tak akan dikira sebagai sahib kalau dia tidak lama berteman dengan seorang tersebut. Maknanya dia sering berteman dengan surah Al-Mulk, dijadikan amalannya, dijadikan bacaannya. Ini dalil daripada mana? Daripada perkataan sahib tersebut. Maksudnya selalu membaca surah tersebut sehinggalah dia akan dipertahankan oleh surah ini dan dimasukkan dia ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya tabarak, dalam riwayat yang lain wa hiya suratu tabarak. Dan dia adalah surah Tabarak. Surah Al-Mulk maksudnya. Dan disebutkan juga kelebihan yang keempat bagi surah Al-Mulk, innaha kathiratun naf'i wal khair wal birri liqari'iha. Banyak kelebihan, banyak manfaat dan juga kebaikan yang akan diperolehi oleh orang yang membaca surah Al-Mulk. Dan disebutkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Hakim Naisaburi daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas, kata baginda Rasul, wadidtu annaha fi qalbi kulli mu'min, ya'ni tabarakalladzi biyadihil mulk. Kata Rasulullah, aku berharap surah ini berada dalam hatinya setiap mukmin. Maknanya dihafal oleh setiap mukmin surah ini. Iaitu surah Tabarak. Jadi kenapa? Karena banyaknya kebaikan surah tersebut dan besarnya fadilat yang menghafalnya. Dan orang yang menghafal surah Al-Mulk biasanya dia tidak akan meninggalkan untuk membacanya sentiasa karena takut hilang hafalannya. Maka dia akan mula membacanya setiap hari dan sehinggalah menjadi darah dagingnya dan nanti dia akan diberikan kebaikan dan keselamatan berkat surah Al-Mulk. Yang kelima, surah Al-Mulk kelebihannya muhafazatuha ala qari'iha min jami'i jawanibihi fi qabrih. Dia akan menjaga dan juga mempertahankan, menjaga pembacanya tersebut pada setiap sudut dirinya di dalam kubur nanti.
Jadi sebabkan itu disebut oleh baginda Nabi SAW, hadis yang disebutkan oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Hadis ini riwayat Al-Imam At-Tabrani. Kata beliau, yu'tar rajulu fi qabrih fayu'ta min qibali rijlaihi fataqulu rijlahu laysa lakum ala ma qibali sabilun. Qad kana yaqumu alaina bi suratil mulk. Thumma yu'ta min qibali sadrih fayaqulu laysa lakum alayya ma qibali sabil. Qad kana wa'a ay jama'a fiyya suratal mulk. Thumma yu'ta min qibali ra'sihi fayaqul laysa lakum ala ma qibali sabilun. Qad kana yaqra'u bi suratal mulk fahiyal mani'ah tamna'u min adzabil qabr. Jadi nanti akan didatangkan dari dalam kubur ni daripada segenap sudut. Mungkin ular, mungkin kalajengking, binatang yang tidak elok akan datang kepada pemilik surah Tabarak ini. Maka bila datangnya ular tadi ataupun kalajengking, ulat dan sebagainya akan menyentuh tubuh orang yang membaca sering surah Al-Mulk, maka nanti akan disebut di kakinya, kalau ular tu datang ataupun ulat tu datang ataupun kalajengking tu datang daripada kaki, maka kaki akan berkata, jangan datang melalui sini kerana aku telah dipertahankan oleh Al-Mulk. Kalau datang daripada kepala pula, jangan datang daripada sini, aku pun ditahankan oleh daripada surah Al-Mulk. Kalau datang daripada bahagian dadanya pun juga akan dikatakan oleh dada tersebut bahawa di dalam ini adanya Al-Mulk. Dalam dadaku ini ada Al-Mulk yang sering aku baca, yang sering aku ulang sehingga aku menghafalnya. Maka di sini menunjukkan bahawa ada hadis yang disebutkan oleh Nabi SAW ataupun dalam sebahagian kitab Tauhid, diceritakan di antara jasad yang tidak akan dimakan oleh tanah pada ketika di dalam kubur nanti, ada beberapa kelompok. Yang pertama syuhada, yang kedua ulama, yang ketiga, yang pertama para nabi alaihi wassalatu wassalam, yang kedua para ulama, siddiqin, yang ketiga para syuhada, yang keempat orang yang mengamalkan surah Al-Mulk. Yang hufaz, ya jelas, para hufaz ini menghafal Al-Quranul Karim, juga yang menghafal surah Al-Mulk. Yani yang membacanya sering pun termasuk dalam orang-orang yang akan dijaga daripada jasad mereka dimakan oleh tanah. Maknanya mereka mendapatkan kelebihan sepertinya kelebihan para alim ulama, seperti kelebihan para syuhada alaihi wassalatu wassalam. Masya Allah, ajib. Ini orang yang sering membaca surah Al-Mulk ni adalah orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Tamam. Dan kemudian banyak lagi kelebihannya ni. Yang saya baca yang terakhir, yang keenam, apa dia? Surah Tabarak akan memberikan syafaat kepada pembacanya liajli an yunjiyahu Allah tabaraka wa ta'ala minan nar. Akan diberikan syafaat di akhirat kelak dengan sehinggalah orang tersebut diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu disebut oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahawa dia telah berkata, ini Sayyidina Abdullah bin Abbas menyebut kepada seorang lelaki, ala uthifuka bi hadithin tafrahu bih, nak ada aku bagi hadiah kepada kamu dengan hadis yang kamu akan gembira dengan hadis tersebut. Maka kata lelaki tadi, bala, bahkan saya nak. Qala iqra tabarakalladzi biyadihi al-mulk wa 'allimha ahlaka. Apa kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, bacalah surah At-Tabarakalladzi biyadihil mulk dan ajarkan dia kepada isterimu dan keluargamu. Kalau disebut ahlak dalam hadis ni maksudnya adalah keluarganya, isterinya. Ada soalan tadi ditanya, bolehkah orang perempuan yang haid, yang uzur boleh baca surah Al-Mulk? Surah Al-Mulk bagi perempuan yang haid tidak boleh baca kerana dia Al-Quranul Karim. Kecuali kalau dibaca tadi bukan dengan qasad Al-Quranul Karim. Tamam?
Kalau dibaca bukan dengan qasad bahawa dia baca Al-Quranul Karim. Tapi susah lah. Dia baca surah Yasin, macam mana nak baca? Macam dia surah. Al-Quran kalau dalam kitab disebut kata, dibaca dengan bukan qasad sebagai Quran, maka dia tidak akan dikira sebagai haram. Contoh dibaca sebagai zikir. Contohnya. Saya ingat ni zikir. Zikrullah. Tidak dibaca sebagai niat Al-Quran. Sebut dalam kitab-kitab fiqh. Para ulama sebut. Quran tidak boleh dibaca kepada perempuan yang haid, yang uzur. Dengan qasad Al-Quran. Dengan niat kata dia baca Quran sekarang ni. Ataupun dia mutlakkan. Saya tidak niatkan Quran, saya tidak niatkan apa-apa pun. Tapi kalau dia niat ini adalah qasad yang kata ini bukan Quran, ini adalah zikrullah. Seperti mana kita baca hizib. Contohnya dalam hizib ada surah. Dalam hizib tadi ada bacaan ayat-ayat Al-Quranul Karim. Apa bezanya dengan baca Al-Mulk? Tak ada beza pun. Contoh kita kata dalam hizib bahar ada Yasin. Surah Yasin. Walaupun tak penuh surah Yasin tapi tetap ayat Quran juga. Faham? Dan kita baca dalam hizib bahar. Dan bila sampai tentang ayat Yasin wal Quranil Hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim tanzilal azizir rahim sampai ayat yang ke-9 dibaca. Baik. Ada orang tanya, boleh tak baca ayat tu? Itu bukan surah Yasin sepenuhnya Ustaz. Ia tak sepenuhnya pun tu ayat Quran juga. Contoh kita duduk dalam kereta, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kalau niat Quran, maka haram hukum dia bagi perempuan yang haid. Tapi kalau kata dia niat itu zikir, ini doa, nah, maka apa hukum dia? Tak ada masalah. Tak ada masalah. Baik. Ala kulli hal apa ni sebaiknya dijagalah. Tak jangan sentuh Quran. Nah, jangan sentuh Al-Quran. Baik, yang kata ni saya tak ada baca tadi. Boleh baca boleh ke? Kalau baca tadi, tak mana baca? Tu. Apakah kiraan bagi tiap-tiap surah yang kita baca untuk ia dikira sebagai zikir? Adakah bacaan 3 kali berturut-turut cukup untuk dikira sebagai zikir? Dan tak semestinya. Tak semestinya mesti 3 kali berturut-turut. Atau sekali pun dikira zikir juga pada ketika itu. Kecuali dalam sebahagian wirid yang dibaca, yang kita ambil dengan para guru, yang mungkin dia ada bacaannya 3 kali, 7 kali, 5 kali dan sebagainya. Itu dengan apa yang telah ditulis lah. Yang telah kita ambil tadi. Baik. Jadi, kata Nabi SAW, dalam kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, bacakan surah Tabarak kepada kamu sering bacakan surah Tabarak dan kemudian ajarkan kepada isteri-isterimu dan juga kepada anak-anakmu dan juga kepada sebian baitik, maksudnya apa yang kamu bela dalam rumahmu, anak-anak kecil yang kamu bela, kalau ada anak yatim dan sebagainya. Dan kemudian jiran kamu pun diajarkan, maksudnya dicerita kepada jiran kita sekali. Fa innahal munjiyah, karena ini adalah penyelamat kita. Bila nak baca surah Al-Mulk, dibaca dalam hadis kebanyakannya pada waktu malam, sebelum tidur. Karena Nabi SAW baca sebelum tidur. Karena dia akan menyelamatkan kita daripada kubur dan akan menjaga orang yang membacanya daripada azab kubur. Baik. Kemudian kita masuk kepada tafsirannya. Baik, kalau kata dia mendengar dan kemudian dia mengulang dalam hatinya, seperti mana yang ditanya, maka tak ada masalah. Kalau dia jadi amalan dia pada setiap malam, sebelum tidur dia akan buka surah Al-Mulk kalau dia dalam keadaan uzur. Kemudian dia dengar dan kemudian diulang dalam hatinya, tidak ada masalah. Tak ada masalah. Dan kemudian kita masuk kepada tafsiran bagi surah Al-Mulk. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha berkat
serta maha tinggilah kelebihan Allah Subhanahu wa taala yang menguasai pemerintahan ini, dunia dan akhirat. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan memanglah ia maha kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Jadi semua dalam ayat ini, yang pertama Allah Ta'ala menyebutkan tabarak. Tabarak ini adalah fi'il madhi la yansarif, maksudnya mabni. Nah, ini fi'il madhi mabni ala al-fath kalau kita mengaji dalam ilmu i'rab. Dan dia diambil daripada perkataan al-barakah. Tabarak diambil daripada al-barakah. Maknanya apa? Al-kathratu min kulli khair. Maksudnya banyak pada setiap kebaikan. Yang banyak pada setiap kebaikan dipanggil al-barakah. Jadi asal bagi barakah ni apa dia? An-nama, al-kathrah, maksudnya banyak. Yani kathura khairuhu wa ihsan. Banyaknya kebaikan dan juga ihsannya. Jadi bila mana disebutkan dalam ayat ini tabarakalladzi biyadihil mulk. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita bahawa kebaikannya banyak, yang Allah Subhanahu wa taala ini telah memberikan kebaikan, manfaat yang luar biasa, dan pemberiannya yang tidak ada had yang telah Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita semua. Dan dia adalah al-mu'ti alladhi la yas'al. Allah Subhanahu wa Ta'ala pemberi dan dia tidak pernah meminta sesuatu pun. Dan kalau Allah Ta'ala memberi, Allah Ta'ala akan memberi dengan yang luar biasa. Dan tidak diminta kepada kita dengan ketaatan kepada Allah dengan melainkan waktu yang singkat. Maksudnya dengan umur kita yang ada dibandingkan dengan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita dengan kebaikan yang banyak, maka tidak akan terbanding dengan perkara tersebut. Umur kita berapa puluh tahun saja. Berapa tahun saja yang kita mulakan ibadah setelah kita balik. Dan kemudian kita beribadah kepada Allah kalau umurnya 60 tahun. Mungkin dalam 30 tahun saja dia ibadah kepada Allah Ta'ala. Mungkin 20 tahun saja dia ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin singkat sangat masa yang dia lakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi Allah memberikan kepadanya dengan nikmat yang luar biasa dan nikmat yang sangat agung. Kemudian bila mana Allah Taala memberikan nikmat yang pelbagai tanpa meminta sedikit pun daripada kita balasannya. Tak dengar kan suara? Dengar. Maka disebutkan oleh Allah tabarakalladzi biyadihil mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Dan kalimah ini bila mana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tabarak, ini menunjukkan kepada al-mubalaghah fi wafratil 'azamati wal 'ata. Sebab tu bila disebutkan tabaraka ini maksudnya adalah penggunaan ataupun pemilihan kalimah daripada Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan dalam ayat ini bahawa perkara yang disampaikan ini besar dan perkara yang disampaikan ini agung. Karena tu kata al-Imam Sayyid Tantawi rahimahullah, fa inna hadhihi as-sighah turaddu lil kinayati atau taridu lil kinayati an quwwati al-fi'li wa shiddatihi. Maksudnya sighah ini tabarak digunakan untuk menunjukkan bahawa kuatnya, besarnya dan agungnya apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga apa yang ada pada miliknya Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian bila Allah Taala sebut tabarakalladzi biyadihil mulk, Allah tak sebut tabarakalladzi al-mulku biyadihi, tapi ditakhirkan al-musnad, didahulukan musnad daripada musnad ilaihnya al-mulk. Maka menunjukkan kepada kita bahawa ihtimam dan juga memberikan perhatian kepada kita bahawa yang ada hanya pada miliknya Allah Subhanahu wa taala saja. Sebab tu tabarakalladzi biyadihil mulk beza dengan al-mulku biyadihi. Maksud kalau orang tu sebut
kata kekayaan pada tangan saya. Boleh jadi pada tangan orang lain juga. Tapi bila disebutkan pada tangan saya sahaja kekayaan tersebut. Lepas tu diletakkan biyadihi lebih awal daripada al-mulk. Nah, kalau dari segi ada balaghahnya, maksudnya diterangkan kepada kita bahawa tidak ada sesuatu pun milik, tidak ada sesuatu pun apa yang kita miliki ini, melainkan kesemuanya miliknya Allah Subhanahu wa taala. Karena tu bila orang memahami ayat ini, dia akan sedar bahawa apa sahaja yang dia ada dalam hidupnya ini, kesemuanya adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala. Tak ada apa yang bukan yang milik kita. Mata kita, otak kita, tangan kita, kaki kita, harta kita. Seluruh apa yang kita ada ini adalah apa? Biyadihil mulk. Allah Ta'ala yang punya. Tak ada yang kita punya. Sebab tu, kalaulah salah satu daripada urat ataupun salur darah yang di dalam otak kita ini tersumbat, maka seluruh tubuh kita tidak akan boleh bergerak. Itu tidak akan jadi stroke orang tersebut. Sumbat sikit saja. Satu saja salur darah tersumbat, maka orang tadi akan kolaps dan terus akan jadi stroke seluruh tubuhnya. Baik. Satu saja. Satu sahaja pembuluh darah tadi, maksudnya kalau kita fikir dari segi apa yang dalam tubuh kita ni kan banyak salur darahnya. Kenapa satu saja yang ni tak bergerak? Yang tangan pun tak bergerak sekali. Maksudnya ni pun boleh gerak kalau kita yang gerakkan tubuh kita tersebut. Tak. Yang menggerakkan Allah Subhanahu wa taala. Yang menahan tadi Allah. Allah Taala tak perlu tahan seluruh kita punya salur darah. Cukup satu saja dia tahan. Maka menyebabkan kita tidak mampu lagi bergerak pada ketika tersebut. Dan ini menunjukkan bahawa yang menggerakkan, yang menjalankan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila mana kita menyebut tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka orang yang beriman dan membaca ayat ini, dia akan semakin tambah ketakutan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semuanya milik Allah Taala. Jadi orang yang beriman dengan ayat ini, dia tak akan takut kepada siapa pun. Dan dia tidak akan takut kepada makhluk Allah Ta'ala. Dia tak akan bimbang dengan apa yang dia akan dapatkan. Karena semuanya telah dicatat dan juga telah diaturkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sahajalah yang mampu dan juga yang berkuasa di atas segala sesuatu. Ya, bila berkuasa di atas segala sesuatu, maknanya Allah yang menghidupkan dia. Allah yang mematikan dia. Allah yang mengkayakan dia. Allah Ta'ala yang memfakhirkan dia. Allah yang memberi. Allah yang menghalang. Allah yang akan menaikkan ataupun memuliakan siapa sahaja. Allah yang akan menurunkan dan akan menghinakan siapa sahaja. Maka tidak ada suatu pun dalam alam ini yang akan diberikan dengan sesuatu melainkan apa yang telah diletakkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada dia. Jadi orang yang beriman, yang bila mana membaca ayat ini yang disebut dalam Al-Quran, wa idza tuliyan alaihim ayatuh, ataupun dibacakan ayat kepada mereka, wajilat qulubuhum, akan jadi gemetar hati-hati mereka. Karena ayat ini difahami oleh mereka, kami tidak ada apa. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka semuanya miliknya Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala sahaja yang memiliki perkara tersebut. Maka kita tidak akan boleh mengaku-ngaku bahawa apa yang kita lakukan ini adalah semua daripada perbuatan dan juga usaha yang kita lakukan semata-mata tanpa menyandarkan kepada apa yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nah, jadi ini kefahaman daripada ayat yang pertama daripada surah Al-Mulk, tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi bila mana kita memahami ayat tersebut, maka Allah Ta'ala menyebutkan salah satu daripada contoh kekuasaan Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala ringkaskan dalam ayat ini, dan ayat yang seterusnya ini adalah ringkasan daripada wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan kemudian Allah Ta'ala kata apa? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Baik, antara tanda kekuasaan Allah disebutkan pada ayat yang kedua apa dia?
Alladzi khalaqal mauta wal hayat. Yang menjadikan al-maut wal hayat. Yang menjadikan kematian dan kehidupan. Ya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk diuji kalian siapa yang lebih baik amalnya, wa huwal azizul ghafur. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha agung, maha berkuasa dan maha mengampunkan dosa hamba-hambanya. Hadirin semua, kenapa Allah Subhanahu wa taala mendahulukan dalam ayat ini al-maut? Betul kita di sini bahawa bila mana Allah Taala menyebut tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka disebut alladzi khalaqal maut. Kena dengan kita sekarang ni sebenarnya. Orang sekarang takut nak mati, takut COVID, takut vaksin. Vaksin pun takut. Kalau buah vaksin dia kata padan 2 tahun ya. Lepas tu pergi. Lepas tu kalau buat yang ni pula, kalau buah vaksin ni, dalam vaksin ada sekian-sekian ni. Ulama-ulama sekarang tidak amanah. Ulama-ulama sekarang ni tidak semuanya diam, bisu, tak menyebut perkara yang benar. Kita jadi lawak pula. Lawak sebab dia pula yang boleh. Ini kata ajaib zaman sekarang ni, zaman semua orang nak cakap. Dia cakap apa sikit je, lah kali kena kat ulama. Yang lawaknya yang bercakap bukan ulama. Duduk dalam TV, cakap pasal dadah. Dadah ni kata. Mana ulama-ulama? Apa yang ulama-ulama buat kenaan dengan ni kes orang yang isap dadah banyak ni. Apa ulama buat? Ulama juga kena. Lalu ulama juga. Bak COVID ni pun bila main masuk bak vaksin mana ulama-ulama apa semua. Yang kata tu pun tak ulama. Kotlah dia ketua ulama. Yang dia tegak dengan ulama-ulama yang lain. Masalah dia tak ulama pun. Tapi bukan ulama saja, alim maksudnya. Ulama ni ramai. Alim, dia tak alim pun. Tapi dia pula nak tegak pula dengan jamaah ulama yang kita pegang macam ni lah tuan-tuan semua. Dan hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Nabi sebut hadis satu saja. La tajtami'u ummati 'ala dhalalah. Umatku ni tidak akan bersama dengan kesesatan. Pegang itu cukup. Khair. Jadi takkanlah umat Nabi Muhammad yang ramai yang ada pada waktu sekarang ni, para ulama ummah dalam dunia ni, kenapa takkanlah mereka semua bersepakat untuk melakukan kerosakan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya kerana dengan 1-2 suntikan saja. Dan kita kena pegang bahawa allazi biyadihil mulk wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Allazi khalaqal mauta wal hayah. Pegang yang tu, senang. Allah yang menciptakan mati, Allah Ta'ala yang menciptakan kita. Jadi tidak ada sesuatu pun yang akan boleh untuk melakukan sesuatu. Kalau berkumpul seluruh manusia sekalipun. Ramai orang pakai duk bimbang. Dia kata kita duk cucuk ni semua, dia kata vaksin ni. Kalau dibuat macam ni, dia kata kita telah menyerahkan diri kita kepada golongan yang bukan Islam. Yang ni mereka nak kita mati. Bila mati umat Islam yang ramai ni, maka mereka akan kuasai dunia dan sebagainya. Hadirin semua, ayat-ayat macam ni tak sepatutnya dikeluarkan. Kenapa? Kerana macam mana pun tetap kita faham. Kata akhir zaman yang akan memerintah adalah Al-Imam Mahdi. Selesai. Masalah apa? Imam Mahdi yang akan perintah. Dan waktu tu akan tersebar kebaikan di seluruh dunia. Baik kalau dah habis mati orang Islam pada waktu tersebut. Imam Mahdi nak pimpin siapa waktu tu? Nabi Isa akan turun pada waktu tu lawan dengan Dajjal. Dajjal akan jadi hancur dengan sebab melihat Nabi Isa alaihi salam. Makruf kita tahu perkara tersebut. Baik kalau kita tak sempat dengan zaman tersebut, khair wa barakah, insya-Allah. Tak ada masalah apa. Takut lagi kita jadi geng Dajjal. Baik kita mati dulu. Dan kalau kata Allah Ta'ala dah tetapkan kita untuk kita ni bersama pada zaman tersebut, khair. Kita ada bimbang lebih daripada Yahudi ni apa pasal? Yang kali Yahudi lagi heran, dia kata, kami pun heran, dia kata. Puak ni duduk berkelai, tuduh kami jugalah sekali. Dah berkelai, tuduh kami. Dah kali yang tu yang kami nak sebenarnya, nak mereka berkelai. Bukan tentang vaksin tu. Tentang berkelai tu. Tak selesai sampai ke sudah.
Lah kali jadi buat kepala sendiri. Ni virus lebih bahaya daripada COVID lagi. Virus kepala tau orang panggil. Buat kepala tau ni masalah. Kamu nak tak suka dengan perkara tersebut, tak perlu untuk kamu nak sebarkan kepada orang ramai. Kamu tak suka dengan perkara tadi. Kamu benci dengan perkara tadi. Kamu letakkan dengan persepsi. Ambil daripada dapatan daripada internet sekian, daripada dapatan internet sekian, dapatan daripada internet sekian. Hak tu saja. Kamu dapatkan. Yang para ulama ni bersidang, duduk dalam majlis, bincang. Nah. Betul ada yang komen pula kata, asyik duduk bincang saja. Rakyat mati setengah dah. Nah. Bila yang nak selamat rakyat ni? Allah. Dah kalau kata bagi laju sangat, marah juga. Kalau bagi lambat pun marah juga. Ridhan nas ghayatun la tudrak. Nah. Itu ya jawapannya. Redha manusia ni adalah sesuatu yang tidak akan mampu kamu dapatkan seluruhnya. Pegang yang tu khair, insya-Allah. Pegang yang ni ayat kita baca hari ni. Nah, tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Khair. Yang milik kematian, yang milik kehidupan siapa dia? Allah. Bukan di tangan kita, bukan di tangan makhluk Allah Ta'ala. Berkumpul seluruh makhluk sekalipun untuk membunuh kita. Tak akan mampu untuk membunuh seorang tersebut kalau tidak diizinkan oleh Allah. Berkumpul seluruh makhluk untuk menghidupkan seorang manusia. Tak akan mampu melainkan dengan yang diizinkan oleh Allah Ta'ala. Tak akan mampu untuk kata, kamu kumpul ni, kami bagi duit kepada kamu, kamu akan hidup nanti. Tak akan mampu kamu buat benda tadi. Kalau kata tidak diizinkan oleh Allah Ta'ala, bahawa orang ni akan terus hidup. Jadi, kalau kata orang ni dah nak mati, kemudian doktor pakat kumpul, alhamdulillah hidup balik. Kita nak kata apa? Kita ucap terima kasih kat doktor je. Terima kasih banyak doktor atas apa yang telah doktor buat. Maksudnya tolong tengok ayah saya, mak saya, diri saya sendiri contohnya kalau dia dalam ICU. Sampai saya dah hampir di hujung nyawa dah. Alhamdulillah hidup balik. Saya ucap terima kasih pada zahir sajalah. Hakikatnya siapa dia yang bagi hidup? Doktor? Allah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Baik, tujuan hidup ni untuk apa? Dan kenapa didahulukan? Sebelum kita cerita tujuan hidup, kenapa didahulukan kematian daripada kehidupan? Itu disebutkan oleh para ulama bahawa didahulukan mati kerana kita bermula dengan mati, kemudian hidup, kemudian mati semula. Ataupun kata Al-Imam Al-Qurtubi radhiyallahu taala anhu bahawa didahulukan mati kerana ia adalah lebih besar dan itu adalah tujuan kita dijadikan. Adalah untuk mati. Jadi kita ini mati dan kemudian hidup dan hidup kita untuk mati semula. Maka mati 2 kali. Mati 2 kali. Yang hidup kita di dunia ni, hidup apa? Hidup yang seolah tidak hidup pun sebenarnya. Hidup hanya sekadar untuk kita melakukan apa yang telah diarahkan oleh Allah, dan hidup yang sebenar adalah setelah kematian. Ini hidup yang kekal abadi. Itu baru hidup yang betul. Dan hidup itulah yang kita akan dapatkan nanti. Hidup itulah yang kita akan usahakan untuk kita berikan yang terbaik dan kita dapatkan yang terbaik pada ketika tersebut. Maka kerana itu Nabi SAW sebut dalam ayat, dalam hadis yang tadi kita baca. Apa dia hadisnya? Kita baca tadi. Banyak kan? Ada 6-7 hadis yang kita baca. Bahawa surah Al-Mulk ini akan menjaga. Surah Al-Mulk ini akan memberikan keselamatan di akhirat kelak. Surah Al-Mulk ini akan memberikan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad dengan pertahanan kepada orang tersebut daripada azab kubur. Semuanya disebutkan oleh Nabi SAW. Tujuannya untuk apa? Untuk semuanya kebaikan yang kita akan dapat di akhirat. Sebab tu bila mana disebutkan oleh para ulama, nahnu nahya linamut wa namutu linahya. Kita ini hidup untuk mati dan kita mati adalah untuk hidup semula. Jadi kita hidup di dunia untuk mendapatkan ujian daripada Allah. Sebab tu disebut oleh Allah, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk diuji kalian siapa yang lebih baik amalnya. Hadirin semua, bila dibaca ayat ni, maka semua orang akan usaha untuk melakukan kebaikan. Apa dia? Saya nak jadi orang yang terbaik. Bolehkah macam tu?
boleh, tidak ada masalah. Tapi saya lebih suka untuk kita berbincang kepada mengambil contoh kepada makhluk yang terbaik, yang telah mendapatkan anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita nak jadi terbaik, tak akan mampu kita jadi terbaik. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ahsanu amala tak akan boleh kita. Tak akan boleh. Maksudnya kalau kita kata, saya ni rupanya Allah Ta'ala jadikan di muka bumi ni untuk diuji siapa yang lebih baik amalnya. Jadi kita pun usaha nak bagi jadi yang lebih baik amal kita. Yang paling terbaik. Tak akan mampu kita jadi yang terbaik. Kenapa? Karena yang paling terbaik adalah Sayyidil Wujud, Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang ingin menjadi terbaik, kalau dia tidak mampu jadi yang terbaik seperti yang diinginkan, maka cukup dia bergabung dengan yang terbaik tersebut, insya-Allah dia akan bersama dengan yang terbaik tadi. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis apa dia? Nabi kata, al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang bersama dengan siapa yang dia cintai. Maknanya kita nak jadi terbaik dengan amal kita. Kalau ada orang yang di kalangan umat ini yang sombong. Saya nak kena usaha sendiri. Saya nak kena begini. Saya nak kena begini. Jangan sombong, tuan-tuan. Jangan sombong. Sebab tu kita ni ada baginda Nabi SAW. Dan Nabi sebut dalam hadis al-mar'u ma'a man ahab. Sahabat Nabi bila mana mendengar hadis ni gembira. Kenapa? Karena ada seorang sahabat yang sangat tawaduk di kalangan Arab Badui datang bertemu dengan Nabi dan memaklumkan tentang apa yang ada dalam diri dia. Dia kata, ya Rasulullah, mata sa'ah? Bila kiamat ni akan berlaku, ya Rasulullah? Ya. Nabi kata apa? Hal a'datta laha syai'an? Kamu dah bersedia dengan kiamat? Cuba tengok bagaimana Nabi memberikan penerangan kepada sahabat. Ya. Nabi bukan cerita saja berkenaan dengan kiamat. Ya, ada cerita Nabi yang Nabi sebutkan tentang tanda-tanda kiamat dan sebagainya. Tapi dalam ayat ini yang ditanyakan, apa yang diperlukan oleh umat ini sebenarnya? Maka Nabi SAW kata, ada kamu bersedia dah dengan kiamat yang kamu tanya ni? Kata, ma'adatu laha syai'an. Nah, saya tidak bersedia apa-apa ya Rasulullah dengan amal saya, dengan salat saya, dengan puasa saya. Saya tak sedia. Saya tak yakin dengan perkara tersebut. Illa anni uhibbullaha wa rasulah. Melainkan saya mencintai Allah dan Rasulnya. Maka apa kata Nabi SAW? Al-mar'u ma'aman ahab. Anta ma'aman ahbabta. Seorang bersama dengan siapa yang dikasihi, kamu akan bersama dengan apa yang kamu kasihi. Jadi, di sini difahami oleh kita bahawa kalaulah Nabi adalah ahsan amal, Nabi adalah manusia yang terbaik yang dijadikan oleh Allah dengan amal yang terbaik yang tidak ada bandingannya. Bila Nabi kata dalam hadis, man dalla ala khairin kafa'ilih, sesiapa yang menunjukkan kebaikan, maka dia akan mendapatkan seperti mana yang dilakukan oleh orang yang ditunjukkan kebaikan tadi. Bayangkan kita tunjuk kepada 10 orang untuk melakukan kebaikan. Ini majlis kita hari ini ada 95 orang. Dalam yang kita ikuti tafsir hari ini. 95 orang ni kalau dia beritahu pula dekat seorang beritahu kepada 3-4 orang lagi. Dengan ilmu yang kita dapatkan pada hari ini. Dengan apa yang telah kita fahami daripada majlis pada hari ini. Maka 3 orang pula nanti akan cerita pula kepada 3 orang yang lain. Man dalla ala khairin kafa'ilih. Maka dia akan dapatkan pahala seperti mana kelompok yang dia dapatkan tersebut, yang dia sampaikan tadi. Kalau kata orang tadi sampaikan pula, dia akan dapat lagi pada waktu tersebut tanpa berkurang sedikit pun pahala orang yang menyampaikan tersebut. Sikit pun tak kurang, dia akan dapat. Baik. Bagaimana dengan Rasulullah SAW? Baginda Nabi SAW yang menunjukkan seluruh kebaikan. Yang kita lakukan sekarang ni, dengan solat kita, dengan haji kita, dengan zakat kita, dengan umrah kita, dengan sedekah kita, dengan apa yang kita lakukan, semua umat yang ada dalam alam ini, daripada awal kejadian sampai akhir kejadian nanti, kesemuanya kalau yang melakukan kebaikan ni adalah daripada apa yang ditunjukkan oleh baginda Rasul SAW. Baik, bagaimana kedudukan Rasulullah? Man dalla ala khairin kafa'ilih. Tak ada bandingannya. Baginda Nabi SAW yang terbaik. Maka kita nak potong perkara tersebut, takkan mungkin. Mustahil. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nak diuji kamu siapa yang terbaik. Siapa yang terbaik? Nabi SAW. Sebab tu ayat ini sebenarnya menunjukkan tentang kedudukan Rasulullah SAW.
Tabarakalladzi biyadihil mulk. Diceritakan yang pertama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, kemudian Allah Taala sebutkan pula secara tidak tasrih, tidak secara sarih, tidak secara jelas, cuma Allah Taala sebutkan secara sifatnya orang yang telah diuji yang terbaik dari siapa? Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kamu ingin jadikan kehidupan kamu terbaik, maka tirulah perjalanannya, bersamalah dengan dia, cintailah dia, kekasihku ini, maka kamu akan bersama dengannya kelak di akhirat nanti. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala innahu huwal azizul ghafur. Wa huwal azizul ghafur. Jadi dalam ayat ini kita faham, dua ayat ini, maka moga-moga kita faham dengan perbahasan dua ayat ini dan juga hadis-hadis yang telah kita bacakan pada permulaan untuk memberikan kepada kita kebaikan untuk kita teruskan bacaan ini pada majlis yang akan datang insya-Allah taala. Ada soalan ke sebelum tu untuk ditanya kalau dia tak faham dalam dua ayat ini? Kalau ada. Rasanya ada yang tulis ataupun yang ada. Dibacakan oleh kakak Farida. Ni adakah waktu khusus? Ada waktu khusus untuk baca surah Al-Mulk ini selepas maghrib atau selepas isyak? Dia sebaiknya sebelum tidur. Sebab itu disebut tadi dalam hadis, Nabi ketika hendak tidur, qabla an yanam atau idza arada an yanama, ketika Nabi SAW ingin tidur, hendak tidur, maka Nabi akan membaca dua surah, ini surah Alif Lam Mim Tanzil, iaitu surah Sajdah, dan juga surah Al-Mulk. Dan kalau kita nak berpada dengan surah Al-Mulk, silakan, tidak ada masalah, dan sebelum tidur. Tapi kalau kita dibaca selepas isyak, tak ada masalah. Kalau kita kata saya sebelum nak tidur tu kalau baca, itu tidur tu kan? Baca selepas isyak, tak ada masalah. Selepas solat isyak, kumpul, kalau duduk dalam keluarga sekarang ni PKP, lockdown ni, habis main isyak, kalau jemaah, terus buka surah Al-Mulk dan baca ramai-ramai dengan keluarga. Seterusnya, Ustaz, jadi bagaimana nak jadikan Al-Mulk sebagai amalan istiqamah untuk wanita yang haid? Adakah dengan mendengar dan mengikut dalam hati kiranya juga amalan istiqamah? Ya. Boleh dilakukan macam tu. Itu dua, yang dua tu lah, yang lain Ustaz dah cover dah. Alhamdulillah. Apakah penting mempelajari tajwid dalam mendapatkan ganjaran? Ya, penting. Mempelajari tajwid wajib. Wajib mempelajari tajwid untuk membetulkan bacaan kita, khususnya yang berkait dengan solat kita. Al-Fatihah contoh. Itu wajib kita pelajari. Kalaupun tak sempat belajar yang lain, kalau lah contohnya. Kita kan banyak tak sempat. Semua tak sempat. Jadi kurang-kurangnya Al-Fatihah mesti dibetulkan tajwidnya kerana ia berkait dengan solat kita. Kerana berlaku pertukaran pada huruf yang tidak dibenarkan dalam ilmu tajwid, maka akan menyebabkan masalah pada bacaan kita dalam surah Al-Fatihah. Tamam. Ada lagi? Rasanya sementara ni dah tak ada soalan yang di-post kan? Atau yang nak bertanya secara lisan dengan Ustaz ke? Ada ke? Ini ada soalan tu tadi ditanya, boleh ulas sikit siapa dia gambar di belakang Ustaz tu? Baik, ini gambar guru saya. Sebahagian guru saya di Mesir dulu, dan ini yang sebelah ini Maulana Syekh Yusri hafizahullah taala. Ini guru tarbiyah saya, dan saya ambil tariqah dengan beliau. Beliau ulama besar Al-Azhar Al-Syarif, mengajar di Masjid Al-Azhar Al-Syarif, murid kepada Syekh Abdullah Siddiq Al-Ghumari radhiyallahu taala anhu, muhaddis Maghrib, dan beliau juga seorang muhaddis, mengajar hadis Nabi SAW setiap pagi di masjid beliau, di Masjid Al-Ashraf di Muqattam, menghafal Al-Quranul Karim,
dan ahli ibadah yang luar biasa dan wali min awliyaillah subhanahu wa ta'ala. Ini Maulana Syekh Yusri hafizahullah ta'ala. Kemudian yang atas Maulana Syekh Abdul Aziz Syahawi. Syekh Abdul Aziz Syahawi ini adalah guru fiqh saya. Saya belajar fiqh dengan beliau selama 6 tahun di kampung dan kemudian di Masjid Al-Azhar Al-Syarif. Saya belajar dengan dia sebelum beliau pergi ke Masjid Al-Azhar Al-Syarif. Jadi ini guru yang saya pergi ke kampung setiap minggu belajar dengan beliau. Kemudian yang ini Maulana Syekh Ahmad Mamduh, guru yang mentarbiah saya dan mendidik saya. Dan kemudian selama 10 tahun saya bersuhbah dengan beliau. Yang ini Maulana Syekh Ali Saleh, ini adalah guru lughah saya yang mengajarkan saya nahwu, saraf, balaghah, tafsir dan juga ilmu tasawuf. Ada juga saya belajar dengan beliau. Jadi ini yang saya berteman dan berguru dengan beliau 10 tahun. Dan ini adalah ma'ruf nama Maulana Syekh Ali Jum'ah hafizahullah ta'ala, mufti Mesir yang dulu. Nah, atas ya. Maulana Syekh Ali. Itu Maulana Syekh Ali. Apa hukum letak gambar di belakang ni? Ramai orang pakat tanya. Apa hukum letak gambar ni? Nah, bukankah Nabi larang letak gambar? Dia masalah kefahaman kita tentang hadis Nabi SAW. Masalah taswir. Nah, apa yang dimaksudkan oleh Nabi SAW dalam masalah berkenaan dengan gambar? Dia ada 3 permasalahan tentang gambar. Ni yang pertama, gambar lukisan. Yang kedua, gambar betul, foto. Yang ketiga, patung. Jadi ada 3 perkara yang dibincangkan oleh para ulama. Kebanyakan para ulama yang terdahulu tak tergambar bagi mereka masalah fotografi. Ni seperti foto belakang. Ini fotografi. Gambar yang diambil dengan kamera sekarang. Dan kebanyakan dalam hadis yang dibincangkan berkenaan dengan lukisan dan juga berkaitan dengan timsal, iaitu patung. Maka yang tu yang dibincangkan ulama, lukisan yang macam mana dibenarkan, patung yang macam mana dimaksudkan. Maulana Syekh Ali Jum'ah, mufti Mesir ni yang atas, Maulana Syekh Ali pernah sebut berkenaan dengan masalah ini dan kata beliau berkenaan dengan fotografi ini dibahas oleh Al-Imam Bakhit Muti'i, mufti Mesir yang dulu telah tulis satu kitab risalah khusus berkenaan dengan masalah berkaitan dengan fotografi. Dan dikatakan oleh beliau kesimpulannya, fotografi tidak sama seperti masalah gambar yang dilukis dan tidak sama seperti patung yang dimaksudkan. Dan patung pula yang dimaksudkan oleh Sayyidina Rasul SAW, kata Maulana Syekh Ali, adalah timsal yu'bad, patung yang disembah. Maksudnya bukan sebarang patung. Patung yang disembah. Batu anak-anak kecil yang ada patung dalam rumah yang kita beli kepada dia, maka itu dimaafkan. Tidak ada masalah. Tak termasuk dalam larangan tersebut. Maknanya di sini dikhususkan oleh ulama kepada patung yang disembah, patung yang dilakukan ibadah kepada patung tersebut. Itu inilah. Manakala masalah gambar yang dilukis, yang lukisan pula tadi tidak penuh sepenuh badan. Kalau dilukis tadi dengan hanya sekerat dan sebagainya, maka masih lagi dibenarkan di dalam syarak. Dan perbahasan hukum tadi semuanya tidak berkait dengan masalah fotografi. Masalah sekarang ni apa dia? Orang ni dia tak tahu tapi dia nak buat tahu. Itu masalahnya. Dia panggil virus kepala tahu. Kepala tahu ni memang masalah betul. Kepala tahu ni hak ni kita tak boleh nak buat apa lah. Dia bukan tanya. Dia pakai hentam dulu. Jadi kalau patung tu buat sekadar hiasan, sepatutnya pun tidak disimpan ke tersebut. Letak dalam rumah, letak kat depan-depan dan sebagainya. Kalau kata macam sekarang ni, saya pun minat juga jenis figura-figura tu. Jenis patung kecil-kecil. Yang mainan-mainan yang budak-budak tu kan. Kita minat juga Batman lah. One Piece lah. Apa semua tu kan. Jadi yang tu masih lagi termasuk dalam bahagian yang dimaksudkan dengan yang la yu'bad, maksudnya bukan patung yang disembah, maksudnya.
Jadi masih ada dalam perbahasan yang disebut oleh Maulana Syekh Ali Jumaah, itu bukan termasuk dalam yang diharamkan. Cuma adakah malaikat akan masuk ke dalam rumah? Itu bahasa yang lain. Malaikat rahmat akan masuk ke tidak ke dalam rumah? Yang itu yang dibahaskan oleh para ulama. Kalau kata ada patung-patung tersebut, ia tidak akan dimasuki oleh para malaikat rahmat ke dalam rumah mereka. Okey, baik. Ini ada lagi soalan ni Ustaz? Ya. Okey, yang pertama, ini berkenaan, saya kata salam Ustaz, boleh ke ulas sikit hadis Sultan itu bayangan Allah. Jazakallah khair, Ustaz. Sultan itu bayangan Allah. Maksudnya sultan adalah sebagai orang yang menjalankan apa yang diarahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau tidak ada sultan, maka yang akan tamfiz al-ahkam, hukum hakam di dalam muka bumi ini tidak akan mampu dilakukan kalau tidak ada pemerintah. Pemerintah yang akan menjalankan hukum hakam tersebut. Jadi sebab tu ada hierarki tersebut. Maka bila disebut tadi dengan tamthil oleh Nabi SAW, baginda ingin memberikan tamsilan bahawa orang yang dilantik dan juga dijadikan oleh Allah sebagai pemerintah ini, mereka adalah sebagai pelaksana kepada hukum hakam yang Allah Ta'ala jadikan, yang Allah Ta'ala turunkan. Maka disebutkan dengan bayangan Allah sebagai untuk apa? Untuk dihormati mereka, dimuliakan mereka, diberikan kedudukan yang sepatutnya kepada mereka. Dan disebut oleh Nabi SAW, man laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana. Bukan di kalangan kami orang yang tidak membesarkan, tidak memuliakan ataupun tidak mengasihi anak-anak yang kecil ataupun yang lebih kecil daripadanya, yang lebih rendah, dan juga memuliakan dan meletakkan pada tempat yang sepatutnya kepada yang besar di kalangan mereka, besar kedudukannya, pemerintah, sultan dan sebagainya. Bukan di sini dengan makna mereka tidak boleh ditegur. Bukan bermaksud mereka tidak boleh untuk dipertikaikan apa yang mereka lakukan. Tapi siapa yang akan melakukan perkara tersebut? Jalan yang macam mana yang sepatutnya dilakukan. Bukan seperti yang dibuat oleh sekarang ni. Mereka nak tegur tapi biadab. Mereka nak tegur tapi tidak ada akhlak dan juga tidak ada tata susila. Kita bukan inginkan kedudukan dan keadaan yang macam tu. Keadaan sekarang ni, hadirin semua, sangat membimbangkan dengan adabnya yang buruk. Kemudian tidak ada cara yang terbaik untuk kita menyampaikan. Karena yang pertama tidak belajar adab. Adab tak dipelajari. Dan bagaimana nak memuliakan orang yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Nabi SAW memuliakan para pemerintah yang bukan Islam yang datang kepada Nabi. Kenapa? Karena mereka dimuliakan dan dijadikan oleh Allah sebagai pemerintah. Yang tu. Dan Nabi muliakan mereka. Nabi letakkan mereka pada kedudukan yang tinggi. Walaupun mereka bukan Islam sekalipun. Nabi muliakan. An-Najashi sebelum masuk Islam, Nabi muliakan beliau. Dan raja-raja yang lain Nabi hantar surat kepada mereka. Dan kemudian bila ditegur, dipesan kepada Nabi, ya Rasulullah, golongan ajam tidak akan terima surat kalau tidak ada cop. Nabi buat cop. Karena memuliakan apa yang telah mereka letakkan dengan syarat tersebut. Ini ditunjukkan akhlak oleh Rasulullah. Tapi mana orang yang konon-konon nak ikut Rasulullah SAW? Bukan kita kata tak boleh tegur, tapi siapa yang akan tegur? Yang sepatutnya ditegur. Sebab tu bila disebut baca-baca dalam hadis, qaulul haq inda sultanil jair. Katanya kepada sultan yang zalim, maka perlu bercakap dengan ucapan yang benar. Maka ni salah satu jihad. Dia baca hadis pun tak faham. Inda sultanil jair, bukan ala sultanil jair. Dia bercakap duduk dekat atas depan kamera, hentam sultan, hantam pemerintah. Duduk atas mimbar, hantam pemerintah. Ala sultan, Nabi kata ala ke inda? Inda ni maksudnya apa dia? Dengan duduk dekat dengan dia, bagi tahu kepada dia. Apa dilakukan ulama-ulama kita? Ya, kita husnuzan daripada tegur, daripada sebut, daripada pesan, daripada bagi tahu dah tentang kebaikan. Dan sultan pun ada majlis mesyuarat dia. Sultan bukan letak pandangan seorang-seorang dia. Dia pun ada majlis raja-raja. Dan kemudian ada penasihat-penasihat raja. Masalah dia ni, yang nak jadi raja. Ni masalah. Rakyat lebih raja daripada raja. Ajaib kita ni dengan kelompok yang ada pada waktu sekarang ni. Kenapa? Kesemuanya kerana tidak ada adab.
Ujungnya sekali adab. Dah sekali memang adab saja yang akan dibincangkan oleh kita. Yang itu saya sebabnya. Kalau beradab, insya-Allah dia akan sabar. Dia akan tenang. Itu. Yang itu fahaman kita tentang hadis. Ada lagi ni Ustaz. Okey. Ini Ustaz dah jawab tapi Kak Farida baca jugalah. Maknanya Ustaz, kita boleh baca surah Al-Mulk selepas maghrib. Boleh. Boleh. Ini pun berkaitan sama. Syekh, adakah Al-Mulk mesti dibaca khusus secara berasingan atau boleh dijadikan surah semasa solat isyak? Boleh. Tidak ada masalah. Kalau kita nak baca macam tu pun boleh. Tidak ada masalah. Okey, ni Ustaz dah jawab dah pasal patung yang kat rumah tu. Ni. Kalau lukisan yang penuh tapi tak complete detail, maknanya tak ada detail sangat, tak cukup jari contoh, okey ke? Dia mesti yang tidak boleh hidup. Kalau kata dikeluarkan, dia tidak hidup. Contohnya dilukis dekat badan. Biasanya orang tak hidup dekat badan. Tapi kalau lukis lengkap semua sampai habis, jari tak cukup. Jari kalau tak ada, orang boleh hidup lagi. Maksudnya yang kalau dilukis tadi, lukisan tersebut, ulama letakkan syarat. Maksud syarat dia jangan bagi lengkap yang kalau kata dia hidup, dia tak hidup. Tapi ada sebagian ulama, antara guru saya, ada yang berpegang dengan kata, atau ambil gambar pun jangan ambil gambar penuh. Sebab dia berpegang dengan masalah hadis tadi. Sebab kefahaman tentang hadis tadi dianggap seperti itu. Tak, pada bukan dia sebenarnya. Jadi jangan salah faham nanti ambil gambar kata tak boleh, jangan ambil gambar penuh sampai kaki. Tak, sebab difahami pada hadis tersebut dengan masalah tersebut. Tak, sebenarnya hadis tadi keluar terus daripada masalah fotografi. Fotografi lain. Ini disebut oleh Maulana Al-Imam Bakhit Muti'i rahimahullah ta'ala. Okey. Ini ada list dari soalan ni. Assalamualaikum Syekh. Saya nak bertanya bagaimana ingin istiqamah dan ada semangat yang tinggi dalam menuntut ilmu agama. Satu, mohon Syekh doakan saya dan anak-anak dan rakan-rakan dapat himmah yang tinggi dalam menuntut ilmu. Jazakallahu khairan. Untuk dapatkan himmah dan istiqamah, ini tak ada jalan lain melainkan kena minta kepada Tuhan, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja. Sebab tu kena doa selalu banyak-banyak. Allahumma rzuqna al-istiqamata wal ikhlas. Allahumma rzuqna al-istiqamata wal ikhlas. Allahumma rzuqna al-istiqamata wal ikhlas. Doa banyak-banyak kepada Allah Taala, diberikan istiqamah dan ikhlas. Insya-Allah Allah Taala akan beri. Kita ni dengan apa yang kita minta kepada Allah, insya-Allah Allah Taala akan beri. Sebab tu dalam bab ilmu ni benda yang berat. Kalau kita nak buat rajin pun tak akan mampu kita. Kalau tak diberikan oleh Allah Ta'ala taufiknya. Maka kena minta kepada sahibut taufik, iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Minta kepada dia, dia akan bagi insya-Allah Ta'ala kepada apa yang kita mampu, insya-Allah. Jadi minta kepada dia. Minta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Rasanya dah cover dah semua Ustaz soalan-soalannya. InsyaAllah. Okay. Dan kemudian ada ni. Ada pernyataan juga. Baik, khair. Kemudian saya sebelum terlupa, sebelum ni ada kakak Faridah ada bagi tahu kepada saya untuk ijazahkan 3 selawat yang telah saya diberi ilham untuk tulis selawat tersebut. Maka saya ijazahkanlah kepada yang mengikuti majlis pada hari ini dengan selawat tersebut, iaitu yang pertama selawat ahli adab, yang kedua selawat ahli badar, dan yang ketiga selawat nasiriyah. Iaitu bacaan selawat ahli adab, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad muallimil akwan wa mursyidi ahli al-irfan wa muaddibil rijali was-sibyan wa ala alihi wa ashabihi ahli al-adabi ma'a sayyidil kaunaini was-thaqalain. Kemudian salawat ahli badar, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-badril munir
صاحب بدر والجيش الكبير وعلى آله وأصحابه أهل الفضل بلا نكير. Kemudian selawat nasiriyah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad nasiri ummatil ijabati fid dunya wal akhirah wa da'i ummatid da'wati ila jannati wal maghfirah wa ala alihi wa ashabihi ahli nusrati wad darajatil aliyah. Ketiga selawat ni saya hantar kepada guru saya mulia Maulana Syekh Yusri Hafizahullah, dan beliau sebut kata sirah yang jamilah wa latifah, kata beliau yang cantik dan yang halus maknanya. Dan moga-moga semua dapat mengamalkan perkara tersebut. Selawat badar tersebut sebaiknya kalau diamalkan sehari sebanyak 314 kali kalau mampu. Tak panjang pun, lebih kurang dalam 45 minit. Kalau kita duduk 45 minit boleh baca habis selawat Al-Badr, insya-Allah. Dan kalau selawat ahli adab tadi dibaca, kalau kata kita nak belajar, nak baca kitab dan sebagainya, dibacakan selawat tersebut. Moga-moga kita termasuk di kalangan ahli adab, insya-Allah. Dan selawat nasiriyah dibaca pada bila-bila masa untuk minta bantuan daripada Allah Ta'ala. Karena selawat itu berkait dengan seluruh umat dan berkait dengan umat Nabi Muhammad SAW. Maka ada perkataan nasir di situ, maka saya sebutkan selawat itu selawat nasiriyah, dan berkait juga dengan zawiyah nasiriyah sendiri. Moga-moga semua dapat mengamalkan perkara tadi dan dijadikan ini sebab mendapatkan syafaat daripada baginda Rasul SAW. InsyaAllah. Saya ijazahkan kepada semua dan moga-moga Allah Ta'ala berkati majlis kita pada hari ini. Saya ucap terima kasih banyak kepada semua yang mengikuti majlis, dan insya-Allah kita akan sambung lagi pada ayat yang seterusnya pada pertemuan yang akan datang, insya-Allah. Jazakumullah khair. Jadi saya minta izin untuk saya keluar dulu, boleh? Insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Jazakumullah khairan Ustazah. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Ustazah. Terima kasih.